Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormati dan dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Ashabul Fadilah bila-bilal, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung lagi pengajian hadis Sahih Muslim kita. Di minggu yang lalu kita cuti, kebetulan ibu saya meninggal pada hari Khamis minggu yang lalu. Moga-moga ditempatkan beliau bersama dengan rohnya, bersama dengan para nabi, para siddiqin dan para salihin, insyaallah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ibu ni besar pengorbanan dia terhadap kita, termasuk saya sendiri, sehingga belajar sampai ke luar negara. Tanpa dukungannya, di manalah kita, walaupun dia tak boleh membaca, menulis, anak-anak masuk universiti semua. Alhamdulillah. 2 orang asal universiti, seorang fakulti usuluddin di Universiti Kebangsaan Malaysia. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kita tengok hari ini hadis yang ke 389. Jika hadis nombor 389 muka surat 227. Jika tajuk kecil pada malam ini yang ke 183 daripada tajuk besarnya kitab Shalat, kitab sembahyang. Ana Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi as-salati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يلعب يستغفر ويسب نفسه. Dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila seseorang mengantuk di dalam solatnya, maka hendaklah tidur dahulu sehingga mengantuknya hilang. Kerana apabila seseorang solat dengan mengantuk, mungkin dia bermaksud beristighfar, mohon ampun dengan Allah, akan tetapi dia mencaci dan mencela dirinya sendiri. Itu sebabnya Nabi SAW suruh tidur apabila seseorang itu mengantuk. Hadis ini juga diriwayatkan bukan sahaja oleh Imam Muslim, bahkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. Dalam hadis yang kita baca ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu menyatakan bahawa
Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya khusyuk di dalam sembahyang. Pentingnya kita memerhatikan makna-makna bacaan dalam solat kita. Sebab itulah apabila kita mengantuk, Nabi suruh tidur yang sembahyang. Jumhur ulama mazhab al-Imam Syafi'i dan lain-lain lagi tak kira lah sembahyang ni melibatkan sembahyang siang ke sembahyang malam. Mengantuk, tidur. Sembahyang sunnah ke sembahyang fardu, tak kira. Tetapi Imam Malik rahimahullah ta'ala anhu, dia kata ni sembahyang malam, qiyamul lail. Malam baru tidur, ngantuk kan, barulah tidur. Walau bagaimanapun jumhur ulama, majoriti para ulama secara umum hadisnya tak kira lah bila masa siang ke malam ke ngantuk tidur. Sebab sembahyang ini ialah munajat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang fardu baik, yang sunnah baik. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan mengantuk, tak tahu apa benda yang dibaca, maka hilanglah kekhusyukan sembahyang. Nabi kata dia nak beristighfar, mohon ampun dengan Allah di dalam solatnya, tempat-tempat yang boleh berdoa yang telah kita baca dulu, dalam i'tidal, dalam rukuk, dalam sujud, dalam wali, dalam tahiyat, selepas tahiyatnya. Dia nak minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba dia mencela dirinya sendiri. Maka boleh membawa kepada bahaya lah, mencela dalam solat dirinya sendiri. Sebab itulah Nabi SAW kata apabila mengantuk, tidur. Jika sekiranya mengantuk ini datang dalam solat, mayang suhu, balik kerja letih dan begitu dia, mandi pun ngantuk macam, tengok-tengok sembahyang main ngantuk, muak dan sebagainya. Jika sekiranya tengok sembahyang, kita teruskan sembahyang. Sembahyang sunat malam, teruskan sembahyang. Hingga TV tu teruskan sembahyang hingga beri salam. Lepas tu baru tidur. Lepas tu biarlah kewajipan. Kalau yang sunat, baru buat 2 rakaat solat tahajud, ngantuk dah, tidur. Apabila hilang mengantuk, kejut pula, sembahyanglah pula selepas daripada itu. Biasanya lepas tidur dah, tak ngantuk dah lah. Lazimnya tak ngantuk. Ngantuk juga, tidur juga. Dah nak baca, dah tahu mana ala mengantuk, tidur. Sembahyang fardu, kata para ulama, jika sekiranya kita mengantuk, tak sembahyang lagi, tak faham, sembahyang mengantuk, maka boleh kita tidur jika sekiranya waktu itu masih panjang, baru 1.5 asar 4 lebih, masa itu masih panjang, boleh tidur. Dan kewajipan sembahyang ini dia panggil wajib secara muwassaq, bitakfir, wajib secara luas dalam tempoh waktu dia sembahyang. Cuma ini je, zuhur dan asar 4 jam, masa dia panjang. Isya lagi panjang sampai ke subuh. Kalau mengantuk, boleh tidur dengan harapan kita boleh bangun, sama ada suruh isteri keluar ke lain jam ke, atau masa panjang lazimnya tidur setengah jam kejut maka boleh tidur. Dan nak sembahyang ngantuk, boleh tidur. Jika sekiranya waktu itu sudah mudayya, sempit, 20 minit, 15 minit dia nak masuk waktu lain dah, kurang 5 minit pukul 4, ngantuk mata ni nak tidur dulu, tak boleh. Sebab orang ni dekat dengan waktu asar. Kalau tidur kan kira terlanjur,
Dok semayang zuhur mana lah jawabnya. Kalau dalam keadaan begini, kita hendaklah bertahan mengatur tu lawan, sehingga kita berjaya menaikkan solat fardu subuh. Merawat sebab masa sempit. Tapi kalau masa masih panjang, boleh tidur, tidak menjadi halangan. Begitulah yang disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab fiqh mereka. Sebab tujuan semayang ni macam saya sebut tadi lah, kita nak mendekatkan diri dengan Allah, kita bercakap dengan Allah, kita berdialog dengan Allah, kita baca ayat-ayat dan memahami makna-maknanya. Tapi kalau mengantuk, matlamat dan tujuan itu tak tercapai, mulut baca dah usahalah dah, tak sedar masa mana Fatihah, masa mana orang tengok orang sujud mana berada. Dah buat semua 5 waktu saya semalam, 5 waktu saya semalam jadi automatik juga dah. Oleh sebab itulah kena tunggu. Kalau ada terlalu mengantuk, tidur sekejap 15 minit. Bila mengantuk, baik itu semayang Jumaat pun dia suruh, semayang Zuhur dia suruh tidur sekejap sebelum masuk waktu. Tujuannya untuk segar, bukan saja untuk main Zuhur, bukan untuk segar di waktu malam. Dia suruh faidulah, tidur di waktu siang hari. Tengok hari Jumaat dah ramai yang tidur kan, masuk je tidur dah. Waktu dia tak tengah hari dah. Untuk imam pula baca dalam keadaan yang boleh menyebabkan mengantuk, tidur. Tapi molek pula bila habis tu imam sebut aqulu qawli hadza, katanya bangun selalu. Tak ada orang tidur terus buat mayat, tak ada. Tak payah gerak-gerak, dia bangun sendiri. Syaitan ni pasal. Datuk Ismail Qamus Allah dia kata kalau dalam kuliah khutbah ni, kalau dia tidur, bisik kat telinga dia, aqulu qawli hadza. Saya bangun dia. Kalau tak bangun juga mati. Lazimnya bang, tengok Jumaat dia. Imam kata aku qawli hadza, habis khutbah tu bangun selalu. Mengantuk dalam ibadah ni daripada syaitan. Mengantuk dalam peperangan lawan musuh daripada Allah, daripada malaikat. Sebab itu, sebab kita nak menghadap Allah, mengantuk boleh tidur. Sama ada melibatkan sembahyang sunat ataupun melibatkan sembahyang fardu, dengan syarat jangan sampai lupa sembahyang fardu tersebut. Masanya masih panjang, maka tidak mengadu. Lampu itu tak aku terang saya tak pernah buat. Kita baca satu hadis lah malam ini. Saya lihat dalam grup WhatsApp surau kita ni banyak soalan-soalan yang dikemukakan. Minggu lepas pun tak terjawab lagi. Cuba kita tengok sikit soalan-soalan yang ditanya. Cuba jawab soalan ni. Kita tak menjawab. Cantik soalan-soalannya. Antara soalan yang ditanya ialah Assalamualaikum Ustaz, penggunaan inai hitam untuk menutup uban, ada pendapat kata tak boleh, ada pendapat kata boleh. Macam mana ni Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Soalan yang pertama, iaitu berkenaan dengan kita memakai inai di kepala, di janggut. Inai yang berwarna hitam
bukan cat yang tak tanggal, tak serat air ni. Inai tapi warna dia hitam. Hari ni ada berlaku warna merah, ada warna kuning ada. Kalau original betul tu warna kuning dengan merah, kalau tua sikit atau merah sikit ni. Dari segi hukum memakai inai ni, kalau warna yang kuning merah tu sunatlah hukumnya ni. Sebab Nabi ada buat dan Nabi suruh berinai. Tetapi yang menjadi persoalannya ialah berkenaan dengan inai yang warna hitam. Dia kata inai asal kancak kan apa ni warna hitam. Boleh ke tak boleh? Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Ya. Perkara ini adalah merupakan perkara forum fiqhiyah, cabang fiqh dan menjadi khilaf di kalangan para ulama daripada dulu lagi. Mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu dan kitab-kitab fiqh mazhab kita mengatakan bahawa hukum menggunakan inai yang berwarna hitam ini pada rambut hukumnya adalah haram, tak boleh. Di antaranya di dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji yang dikarang oleh guru saya iaitu Profesor Dr. Mustafa Al-Buha, ulama besar di zaman kita ini yang masih hidup lagi. Kitab dia ni masa saya duduk di Syria dulu pun dalam bahasa Arab sudah cetok dekat 30 kali cetokan. Lalu diterjemah dalam berbagai bahasa termasuk dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Pengarang dia 3 orang, Profesor Dr. Mustafa Al-Buha. Beliau ni mengajar di Masjid Manja dan juga di Universiti Damaskus. Di Masjid Manja saya biasa hadir belajar Sahih Bukhari dengan beliau. Banyak istifadah dapat saya ambil dengan beliau dan saya sampaikan kepada muslimin dan muslimat di tempat itu. Antara kitab dia yang masyhur ialah Al-Fiqhul Manhaji, ada lebih 3 jilid, yang melibatkan kaul yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Antara pengarang lagi ialah Profesor Dr. Mustafa Al-Kham. Beliau ni adalah muslim penyelia tesis master saya masa saya belajar di Syria dahulu. Dan beliau juga adalah penyelia tesis kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas Menteri Agama negara itu, pun belajar di universiti yang sama dengan saya. Penyelia pun penyelia yang sama iaitu Profesor Dr. Mustafa Al-Kham. Beliau sudah meninggal dunia. Masa saya belajar pun umur dia 70 lebih lah, sudah meninggal dunia. Dan juga seorang lagi pengarangnya Ali Sarbiji, pensyarah di universiti tempat saya belajar. Dalam kitab itu menyebut bahawa pandangan ulama dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu, mewarna rambut dengan inai yang berwarna hitam ini hukum dia haram. Maknanya tak boleh lah. Apa dasar pegangannya? Dasarnya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nanti hadis ni kita akan bertemu nanti pada pagi, di mana pada tahun Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, tahun ke-8 Hijrah, ayat kepada Abu Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Quhafa radhiyallahu ta'ala anhu, dia memeluk Islam tahun pembukaan kota Mekah. Orang bawa dia bertemu dengan Nabi SAW. Lalu masa dia bertemu dengan Nabi, Nabi tengok hambuk dia ubang bila. Abu Bakar tu dia, ni ayah Abu Bakar. Masa tu pun Nabi dekat umur 60 lah. Abu Bakar tu adalah Nabi. Ubang bila. Ubang sebagaimana warnanya putih seperti bunga kemboja putih. Dilebuk itu. Lalu Nabi kata, berinailah, inailah rambut ni, kata Nabi SAW. Cuma Nabi kata janganlah berinai dengan warna inai yang hitam. Jangan warnakan warna yang hitam. Jauhkan daripada menggunakan warna yang
sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, ada dalam Muslim. Nanti kita akan bertemu hadis ini. Kecuali warna hitam Nabi tak bagi. Maka ulama-ulama dalam mazhab kita dan ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i mengatakan Nabi larang, maknanya haram, tak boleh. Kecuali ketika peperangan, kerana ada dalil-dalil lain yang mengharuskan untuk mengelabui musuh. Kalau tengok putih lepu, musuh jadi berani lah, dia tertua lah, ni dah Allah dah. Kalau hitam, muda gini. Jadi disuruh mewarnakan warna hitam masa peperangan walaupun aku sudah. Jadi kita mewarna hitam ini macam mengelabui orang. Ya, kita tua dah. Maka di situ macam ada musuh-musuh pembohongan, penipuan. Maka dikatakan haram. Walau bagaimanapun ulama-ulama lain, di antaranya ulama dalam mazhab Hanafi dan ulama yang sependapat dengan mereka, dia kata larangan di sini ialah larangan yang makruh, tak rasa apa-apa yang haram. Sebab kalau ada orang mengajar tidak apa tu, boleh hari dia baca kitab, tak apalah, letak makruh. Kerana di sana ada hujah-hujah yang memalingkan, walaupun Nabi larang situ. Tapi masa perang boleh pula haram, tak boleh omong tak. Ataupun ada hujah-hujah lain, antaranya ialah sahabat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan ulama-ulama di kalangan salafus salih, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka menginaikan rambut dengan warna hitam. Antaranya di peringkat sahabat seperti Sayyidina Utsman bin Affan, pernah dia menginai rambut dengan hitam. Begitu juga Hasan Husain, anak Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan lain-lain para sahabat mewarnakan rambut dengan warna hitam. Mereka ni lebih faham agama daripada kita. Dia belajar dengan Nabi. Kalau benda ni haram, ditegur oleh Nabi, pasal apa dia buat? Maka mereka mengatakan larangan di sini ialah larangan makruh. Kalau Nabi larang sendiri pun ada dua, satu haram, satu makruh. Kalau ada dalil, kadang-kadang Nabi sendiri dia larang, tapi dia buat. Makan ataupun kencing sambil berdiri, Nabi larang dalam beberapa hadis. Tetapi Nabi sendiri ada kencing berdiri. Maka larangan ini dianggap sebagai larangan makruh, tidaklah sebab mereka haram. Begitu juga minum berdiri, Nabi larang. Tetapi Nabi sendiri ada buat. Minum air zam-zam, Nabi minum berdiri. Sahabat dengan hadis-hadis yang sahih dan kita akan bertemu. Kat telaga Zam-Zam Nabi minum berdiri. Bahkan minum air Zam-Zam ni para ulama kata sunat berdiri. Minum air biasa pun di Masjid Nabawi, di serambi Masjid Nabawi, Sayyidina Ali pernah minum sambil berdiri. Seorang ulama tabi'in tanya Sayyidina Ali, pasal apa minum berdiri? Sayyidina Ali kata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Demikianlah aku pernah tengok Nabi suatu ketika dia minum sambil berdiri di sini. Maka aku membuat. Maka larangan yang Nabi larang dalam hari itu dianggap sebagai makruh. Maka begitu juga dengan larangan menginai rambut hitam ini oleh kerana para sahabat, para tabi'in seperti Ibnu Sirin, ulama besar di kalangan tabi'in, murid para sahabat, ada yang mewarnakan rambut dengan warna hitam. Mereka memalingkan larangan itu kepada larangan makruh. Kalau perang, tak perlu, tak makruh. Yang ketiga, sebahagian ulama, di antaranya Al-Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf ni anak murid Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Jadi di sisi dia kata mewarnakan rambut dengan warna hitam ini yajuz mutlaqan, wajib, harus secara mutlak. Antara hujah dia ialah yang saya sebut tadi, Sayyidina Utsman, Hasan Husain, di peringkat tabi'in, Ibnu Sirin dan lain-lain lagi pernah mewarnakan rambut mereka dengan warna hitam. Mereka ini adalah generasi awal, generasi yang terbaik, salafus salih. Mereka kalau haram takkan mereka buat. Maka
Yang makruh pun mereka tak buat. Maka apabila para sahabat buat, maka dia adalah harus. Sayyidina Uthman termasuk di kalangan Khulafa ar-Rashidun. Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Peganglah kamu dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-Rashidin. Maka di sisi Imam Abu Yusuf yajuz secara mutlak. Dan kita lah mana? Patut pandangan, ada 3 pendapat besar. Maka saya sendiri berpandangan bahawa kalau kita tak payahlah, kita ustaz ke, kita orang soleh, berlebat, tak payahlah. Sebab kita duduk dalam suasana masyarakat mazhab Syafi'i, jadi kita nak orang belajar ni satu mazhab ni, baik dia banyakkan. Ustaz-ustaz sendiri pun banyak belajar satu mazhab je, dia belajar dalam kitab-kitabnya haram. Tiba-tiba kita wa'itan, dia berpandangan tak baik kan? Walaupun di sana ada pandangan yang sepada makruh dan ada yang haruskan. Dan kaedah yang ditetapkan oleh para ulama, al-khuruju minal khilaf mustahabun, kita keluar daripada khilaf para ulama, itulah yang terbaik. Mustahab ni dengan makna sunnah, lebih baik. Orang ni kata haram, orang ni kata makruh, orang ni kata haram. Tak ayuh asna. Kalau kata haram sedang boleh, kalau kata makruh pun kita tak buat, kalau kata harus pun kita tak buat, sedang boleh, maka tak payah buat. Kalau kita buat, ada orang kata haram, tak ayuh asna, bukan boleh. Dalam apa-apa hal, orang ni kata haram, orang ni kata makruh, orang ni kata harus, dalam satu benda, lopsos. Orang ni kata wajib, orang ni kata sunnah, orang ni kata harus, baik buat, sebab ada orang kata wajib. Orang kata sunnah, tak apalah, tak buat. Tapi ada orang kata wajib, lebih baik buat. Itu kaedah. Dalam fiqh ni boleh dikatakan banyak benda khilaf lah, kecuali benda-benda dasar yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebahagian besarnya banyak khilaf. Bahagian makanan saya sebut ajakan dia. Hak menjadi ijma' di kalangan ulama sungguhnya haram makanan ni daging babi je. Itu yang menjadi ijma' di kalangan ulama semua mazhab. Sebab disebut dengan terang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang mencapai darjah mutawatir dan sahih. Lahmal khinzir, daging babi. Lain daripada itu khilaf selalu. Tak ada dalil-dalil yang terang. Anjing pun khilaf selalu. Mazhab Az-Zahiri boleh makan lagi. Jangan ikan esok boleh padang. Tapi saya bagi tahu ada mazhab yang membolehkan. Dia kata tak ada dalil, Quran tak ada, hadis tak ada. Kebetulan zaman Nabi, bukan zaman Nabi saja, zaman jahiliyah, musyrikin Quraisy pun tak makan anjing. Tak makan dah kebetulan. Mari zaman Islam pun mereka tak soal lah Nabi boleh makan atau tak boleh makan. Mereka tak makan. Orang kafir, musyrikin Quraisy pun tak makan. Berlalu zaman, timbul persoalan boleh ke tak boleh. Quran tak ada ayat, hadis pun tak ada ayat. Maka mazhab Zahiri kata al-aslu al-asya'a al-ibahah. Asal sesuatu itu harus, selagi mana tak ada dalil yang mengharamkan. Maka dalam mazhab dia harus. Sebahagian mazhab tak boleh, termasuklah mazhab kita. Bahagian makanan ni mazhab kita kerap. Setengah benda mazhab lain lebih kerap daripada kita pun ada. Mazhab Hanafi, ketang, sotong, udang tak boleh makan lagi, haram. Ulat laut kita makan boleh ada. Mazhab Maliki antara mazhab yang ringan, tolok anjing dengan babi. Orang lain kan sembelih makan. Harimau, gajah, makan lagi.
ular boleh makan. Sebahagian mazhab benda-benda seperti kelapa, keluar dipanggil makanan dulu, sorry. Upaya tu boleh sebahagian mazhab. Kita tak boleh. Okay. Maka ini adalah benda-benda forum dan cabang. Mazhab Az-Zahiri yang paling ringan sekali, daging babi daging babi yang toko. Lemak dia boleh makan lagi. Quran ada ayat itu. Tuhan bayar lahmal khinzir, daging dia. Kulit dia boleh ambil manfaat, bulu dia boleh ambil manfaat. Mazhab ni paling ringan sekali ni. Mazhab kita dan majoriti para ulama, Tuhan kata daging babi tak boleh lah, semua seekor tu tak boleh belaka lah. Dia ikut nah yang sahih. Nabi Tuhan kata lahmal khinzir. Hadis ni betul lah gitu juga. Lahmal khinzir, daging dia. Maka lain mak Tuhan tak sebut, tak ada apa dia. Maka hilaf sekali. Kita kata sebut daging kat mana seekor tu tak boleh belaka lah. Dia jawab apa? Dia kata tumu kata, Quran tak kata, hadis tak kata. Jadi tak habis. Benda ni tak akan habis. Jadi kita keluar daripada khilaf, itulah yang lebih baik. Tak usah makan belaka lah. Itu kan yang tak boleh. Soalan yang seterusnya, sistem demokrasi boleh tak umat Islam beramal dengannya? Mesti dia pada asasnya saya kebetulan di peringkat sarjana, peringkat master di Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara kekhususan yang saya ambil ialah bidang ekonomi, usul-fiqh dan juga berkenaan dengan siasat, berkenaan dengan politik dan juga pelembagaan negara. Jadi dalam ajaran Islam kita, dalam Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, dalam Bukhari, Muslim dan sunnah-sunnah, tidak dinyatakan secara detail sistem pemerintahan dalam Islam. Tak ada detail dalam Quran baik, dalam hadis baik. Maka asasnya Islam boleh menerima belaka, asalkan tak bercanggah dengan dasar-dasar yang ditetapkan oleh agama. Sistem raja Islam boleh terima. Sistem kabilah tak ada raja bakal pemimpin gitu. Macam Mekah tak ada raja ni. Nabi sendiri mentah tak panggil raja ni. Mentah begitu je di Mekah. Zaman Abu Bakar panggil khalifah, zaman Umayyah khalifah. Beberapa raja yang masuk Islam, Nabi kekal dia memerintah dengan nama gelaran raja. Maka asasnya Islam boleh menerima apa sahaja sistem, asalkan orang yang memerintah itu memerintah negara tidak lari daripada dasar-dasar yang ditetapkan oleh Quran dan hadis, menegakkan keadilan, tidak menindas, tidak menzalimi, menjaga rakyat dan kemaslahatan rakyat. Asas-asas yang ditetapkan Islam itu dia jaga. Nama raja ke, nama presiden ke, nama Perdana Menteri ke, nama apa ke, kalau ke depan lagi terpulanglah. Islam tidak menetapkan. Dalam dunia hari ini pun sistem-sistem ini ada pelbagai. Ada negara republik, ketua negaranya nama presiden. Ada negara seperti negara kita ni dipanggil sistem demokrasi berparlimen ala British. Ada raja berperlembagaan, tapi tak ada kuasa lah, ada sikit-sikit. Yang berkuasanya Perdana Menteri. Setengah negara presiden itu ada kuasa penuh macam Amerika. Dia ada pilihan raya kau presiden. Indonesia, Pakistan, presiden ada kuasa. Setengah negara presiden tak ada kuasa.
Perdana Menteri ada kuasa. Lebanon ada presiden. Presiden dia disebut dalam perlembagaan negara dia mesti seorang Kristian. Negara Islam, presiden dia Kristian. Tapi yang ada kuasanya Perdana Menteri. Perdana Menteri mesti seorang Islam. Itu negara Lebanon. Dan ada negara yang sistem beraja, macam Saudi, negara-negara kota, negara Kuwait, negara-negara Arab, negara beraja, yang mana raja ada kuasa penuh. Brunei ada kuasa penuh. Jordan ada raja dia ada kuasa penuh juga, walaupun dia ada pilihan raya demokrasi, ada pilihan raya, ada parti-parti, tetapi Perdana Menteri itu macam pegawai kerajaan. Pernah masa saya duduk sana dulu, Parti Ikhwan yang Muslimin menang jadi Perdana Menteri. Raja juga nanti. Lepas tu dia tak suka Perdana Menteri ni, dia pecah Perdana Menteri. Dia boleh pecah raja. Perdana Menteri tu macam pegawai kerajaan. Hari ni dia tak suka, esok dia pecah. Walaupun dipilih oleh rakyat. Macam-macam sistem yang ada dalam dunia. Sebahagian raja kuasa penuh. Menteri-menteri anak beranak dia berada. Hasil negara ni menok gapo ni hak dia belaka. Dia buat pembangunan negara tu ihsan dia. Masuklah Brunei, Saudi dan lain-lain negara Arab. Pilihan raya pun tak ada. Menteri-menteri pun anak-anak dia belaka. Adik-adik dia pun dia. Macam-macam sistem daripada zaman Nabi hingga ke zaman kita ni. Kalau kita belajar sains politik ni, ada pelbagai. Bagaimana sikap dan pandangan Islam? Islam boleh menerima apa sahaja sistem. Sistem raja pun ya, boleh terima. Raja perlembagaan pun ya. Raja zaman Melaka dulu, raja kuasa penuh. Maka Islam mengizinkan apa sahaja bentuk ke depan, entah bagaimana benda pula. Islam membenarkan asalkan orang yang memerintah ini menegakkan keadilan, menjaga hak-hak rakyat dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka tak menakut. Boleh. Tak perlulah rakyat tu bangkit memberontak raja ni, tak payah. Boleh, tidak menjadi halangan. Termasuklah yang menjadi isunya ialah berkenaan dengan demokrasi berparlimen yang ada di zaman moden kita ini, yang dikenalkan oleh Inggris, dikenalkan oleh negara-negara barat dan negara-negara penjajah terhadap negara umat Islam. Boleh tak kita beramal dengannya? Para ulama di zaman moden ini, carilah kita pekor lama, tak ada. Demokrasi ini tak ada zaman dulu. Moden di bawah dia. Antaranya diurai secara panjang oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab dia Min Fiqh Daulah, Fiqh Negara. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu, kita banyak penerbit beli baca biar kita faham. Dia sebut antaranya dalam buku beliau itu, dia kata demokrasi berparlimen yang ada pada zaman moden ini, dia kata lebih hampir, sistem yang lebih hampir dengan ajaran Islam, dengan kehendak Islam, lebih hampir berbanding dengan sistem-sistem yang lain. Kenapa? Kerana diberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik. 5 tahun sekali, setengah negara 4 tahun sekali. Rakyat boleh pilih dengan aman dan makmur. Di Eropah, di Amerika, tak banyak pergolakan sebab boleh pilih pemerintah dalam tempoh yang tertentu. Berbeza dengan sistem raja, sistem presiden yang ada kuasa penuh, yang tidak ada pilihan raya, public. Rakyat nak tukar raja, nak tukar presiden, tak ada uang. Saudi nak tukar, tak ada uang. Mati raja, anak dia tak ada uang nak tukar. Bahkan di Saudi ini, parti-parti politik pun tak dibenarkan. Tak boleh nak tubuh parti politik, tak ada. Bahkan ulama-ulama dia keluar fatwa, ini diulas secara panjang oleh Dr. Sukotawi dalam kitab dia, saya tak sempat sebut malam ini. Ulama-ulama Saudi ini buat fatwa
Parti-parti politik ni haram tubuh. Bid'ah tak pernah dibuat oleh Nabi dan salafus soleh zaman dulu. Ini ajaran orang putih. Sudah hilang kan. Sebab negara dia tak ada parti, raja je mentor daripada tahun 1000, daripada dulu lagi raja mentor. Raja asal sungguhnya zaman kerajaan Utsmaniyah, Raja Jordan hari ini itu keturunan Quraisy. Ini yang memberontak terhadap kerajaan Utsmaniyah, Raja Saud tahun 1700 lebih. Dia menegakkan kerajaan Saudi yang ada sehingga hari ini. Dia mati, anak dia parti pun ada. Dr. Sukartawi sebut dalam kitab dia, tak boleh dah sampai kita kata sahabat bid'ah. Ini berurusan dunia, politik dan pemerintahan ini, urusan dunia. Buat mana buatlah. Lagi tak bercanggah dengan ajaran yang ada dalam Quran hadis, dia menegakkan keadilan dan sebagainya. Gila. Janganlah sampai pekak kata bid'ah, pekak haram. Jadi negara-negara yang ada diberi peluang, rakyat gunalah peluang, pilih yang terbaik. Takdir kata dia tengok, oleh belaka, pak pasukan tak oleh belaka, dah ke depan boleh jadi beratus parti, boleh jadi sebab undang-undang mengizinkan. Maka pilih yang terbaik, tengok calon-calon yang terbaik, yang boleh memikul amanah Allah dan amanah rakyat. Pilih yang terbaik. Kalau rasa tak baik belaka takdirnya, menurut penilaian dia tak boleh belaka, rasuah belaka, itu kan kroni belaka, keliling gelalang pimpinan tu senanglah, dah keliling gelalang dah sengit saja lamanya tak boleh belaka, rasuah belaka. Satu projek 100,000, mai 50%. Tak boleh belaka. Pilihlah. Kalau takdir kata begitu sungguh, pilihlah yang paling kurang mudaratnya kepada umat, kepada Islam dan kepada negara. Yang paling kurang mudaratnya. Kalau kena dah selama ni dia rasuah, menyelak, habis duit negara, somlak duit negara dan sebagainya. Pilihlah yang kita kira paling kurang mudaratnya, dan mempunyai kualiti diri, sanggup memikul amanah dengan baik. Sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, banyak tempat antara yang memilih pemimpin ini, petugas ini, Tuhan sebut Al-Qawiyyu Al-Amin. Ketika Nabi yang nak pilih kerja, Nabi Musa alaihissalam, disebut pilihlah yang Al-Qawiyyul Amin, yang kuat, Al-Qawi, fizikal, mental, ilmunya, dan juga Al-Amin, yang amanah, cerdik sajalah, boleh tak? Tak amanah, dia guna kecerdikan dia tipu duit negara, bahang duit negara, tak boleh tak? Kena amanah pula, dia menunaikan amanah Allah, amanah rakyat, dia tunai dengan baik. Dan dia ada kekuatan Al-Qawi dari segi akalnya, kemampuan kesihatannya, dan kemampuan untuk dia mengurus dan mentadbir dunia ini sesuai dengan peredaran zaman, untuk kemakmuran negara dan rakyat dari segi ekonomi, pendidikannya, apa benda semua sekali lah. Dia mempunyai kepakaran dan kemampuan. Dia tak ada kemampuan tu, dia boleh cari orang yang ada kemampuan untuk membina ekonomi negara menjadi makmur, supaya rakyatnya menjadi aman dan makmur, boleh melakukan ibadah dan tunduk kepada Allah dengan sebaik-baik. Benda-benda yang bercanggah dalam negara, dia boleh ubah dari semasa ke semasa. Itulah yang kita pilih. Jadi asasnya demokrasi berparlimen masuk di negara kita ini boleh disertai, bahkan di seluruh dunia. Gerakan Islam Ikhwan Muslimin, Jamiatul Islami, Parti Nahdlatul, Parti Refah dan Parti Al-Baqarah menyertai pilihan raya berlaku di seluruh dunia. Artinya ulama di seluruh dunia membolehkan menyertai pilihan raya, walaupun pilihan raya ini dikenalkan oleh penjajah,
boleh kita mengambil manfaatnya, walaupun dia bukan hari Al-Quran dan hari Nabi SAW. Dalam sistem ini banyak kecacatan. Pemimpin itu kalau dia faham sungguh, dia punya ubah dari masa ke semasa, termasuk dalam negara kita. Antaranya yang bercanggah dengan Islam ni, demokrasi ni yang disebut oleh para ulama yang besarnya ialah asal demokrasi ni ambil daripada Rome, Athens, zaman dulu lagi. Antara zaman kerajaan Yunani lagi sudah ada demokrasi ni, dipilih wakil-wakil rakyatnya dan ada parlimen. Yang mana slogan dia pada waktu itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Minta dengar, salah. Dan demokrasi dalam Islam ini yang hampir dengan syura yang disebut di dalam Al-Quran, ada peraturan-peraturan dan prinsip-prinsipnya. Antaranya benda yang sudah dinaskan oleh Al-Quran dengan terang, yang tidak ada khilaf, yang disepakati oleh semua ulama, ini tak boleh syura lagi. Umpamanya judi haram, tak payah syura lah, tak payah bincang. Ini dibincang juga berapa kita nak lulus, tak boleh lah. Parlimen tak ada kuasa. Tapi negara kita ni demokrasi yang macam ni lah, ada sedikit bercanggahan. Negara kita ni asal orang undang-undang tu dibawa dari kerajaan, dibentang di parlimen, dapat sokongan majoriti, dia akan dilaksanakan walaupun bercanggah dan kurang lebih. Termasuk akta perjudian dibawa ke parlimen. Termasuk saya ingat satu ketika dahulu akta perjudian nak diperluaskan nombor kuda di Sarawak. Orang Sarawak lawan, tak boleh. Orang Melayu Islam Malaysia Semenanjung yang katakan sokong dulu asal kerajaan diperluaskan perjudian ke Sarawak. Itu sebagai contoh. Tak boleh tu. Walaupun undang-undang izinkan, tapi bercanggah dengan Quran. Peraturan-peraturan yang macam inilah yang dipindah dari semasa ke semasa, dan ini kita memerlukan pemimpin yang cukup kuat, pemimpin yang cukup hebat, yang ada kebijaksanaan untuk menukar benda-benda yang bercanggah dengan Islam ini. Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim, Pekadekan Fakulti Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa, dan juga guru saya Profesor Dr. Abdul Samad Musa, masa saya belajar dulu. Beliau ni adalah Profesor Undang-Undang Perlembagaan. Dikatakan dia menghafal undang-undang perlembagaan negara dalam dunia ni lebih daripada 62 negara. Perlembagaan negara, France, England, Perancis, Jerman, Amerika, apa lagi, lebih daripada 60 negara duduk dalam kepala dia. Hebat orang. Saya belajar dengan dia master ni 3 jam sekali kuliah. Kagak dia ni, dah saya tak pasti masih ada ataupun belum, ataupun sudah meninggal dunia dia. Hebat orangnya. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Inggeris. Kuliah dia berdiri 3 jam, tak duduk, tak bawa buku. Mana saya belajar tak bawa buku. Kuala Lumpur. Hebat. Dia kata undang-undang perlembagaan negara kita ni nak jadi Islam. Kalau undang-undang yang putih buat, Suruhanjaya Red, orang lain tak soalan tu undang-undang persekutuan terbang yang lebih kurang. Orang masuk universiti belajar. Di mana di dalam perlembagaan ini ada satu racun yang sangat hebat yang penjaga letak. Apa dia racun? Bunyi dia lebih kurang dibanding undang-undang tubuh perlembagaan. Mana-mana undang-undang yang dibubar selepas hari kemerdekaan, jika bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, dengan sendirinya terbatal. Ini racun yang paling besar. Bohongnya payah ni memerlukan seorang pemimpin yang sangat hebat, yang boleh perbatang lain kata apa, terik rambut dalam tepung tak berselengok, rambut tak tutup. Payah tu nak buat sebab ahli parlimen kita ni ada berbagai bangsa, Islam pun ada. Nak ubah ini memerlukan 2/3 parlimen. Perlu pada seorang yang cukup bijaksana, yang boleh mendekati semua pihak, boleh ubah. Nak menjadi Islam nak ubah ke mana?
mana-mana undang-undang yang digubal selepas kemerdekaan, jika bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan sendirinya terbatal. Bos itu barulah boleh pindah dari semasa ke semasa lain yang bercanggah. Termasuk racun yang besar di dalam perlembagaan ini ialah undang-undang jenayah yang diamalkan di negara kita ialah common law Inggeris, undang-undang Inggeris. Sebab tu kalau kita nak wari undang-undang lain yang bercanggah dengan common law Inggeris, dia akan terbatal. Kena pindah orang itu. Ini adalah perlu kepada perjuangan, kepada pemimpin yang hebat, yang bijaksana, yang boleh menguasai Agung Parlimen untuk mengubah ini. Tidak, payah kita nak buat. Menang di negeri-negeri tak boleh nak buat, sebab ini racun yang besar yang ada di dalam perlembagaan negara. Dan banyak lagi lah benda-benda yang sepatutnya dipindah 3 tahun saja perlembagaan negara itu menurut ajaran Islam. Dia latih sehingga nak jadi ahli jabatan kuasa nak ubah perlembagaan negara boleh. Perbaikan itu Master PhD ni dia panggil peringkat pakar, dia latih untuk menjadi pakar. Kalau doktorat dipanggil pakar, master PhD ni panggil pakar. Bahagian tulang, pakar tulang. Bahagian kimia, pakar kimia. Bahagian kulit, jadi pakar kulit. Penyakit gatal dipanggil pakar penyakit gatal. Yang buat pakar, yang buat master dan buat PhD kalau perubatan lah. Kalau bahagian lain dia panggil pakar atau sarjana dalam bidang-bidang yang dia buat kajian secara mendalam. Jadi pada asasnya boleh, bahkan dia lebih mirip kepada Islam kata Profesor Kotor. Cuba tengok negara Syria. Presiden dia ada kuasa penuh. Pilihan raya dia buat dolok. Bagaimana rakyat nak tukar dia? Dia zalim dan jahat. Rakyat akak senjata sampai hari ini tak boleh nak selesai. Beberapa tahun lepas, kematian penduduk yang terlibat dengan peperangan itu hampir 300,000 rakyat Syria berkorban dalam peperangan itu. Bukan sedikit itu korban. Harta benda dan sebagainya. Makanan, kemiskinan, kelaparan, kematian, musim sejuk, tak ada pakaian dan sebagainya. Nak tukar kerajaan melibatkan kematian yang beratus-ribu. Begitulah negara-negara lain yang bergolok ni nak tukar kerajaan, maka mati beratus-ratus ribu. Kemerdekaan negara dulu di Algeria dan sebagai lawan penjajah 1 juta lebih mati. Kita orang Melayu ni dah apa berlawan. Sebaik negara kita ni mengamalkan demokrasi. Nak tukar, boleh tukar melalui pilihan raya 5 tahun sekali. Jadi kita gunalah peluang yang terbaik ini, kita nilai mana yang terbaik. Ambil masa lah sikit hari Sabtu ni dah tengok dalam telefon masing-masing mana yang terbaik, nilai lah. Sebahagian ni pernah jadi kerajaan Melaka, ada track record, tengok bagaimana berjuang untuk rakyat sungguh ke tak. Tengok, boleh tengok situ kalau ikut dia bercakap agak macam-macam lah pemimpin ni, dari semua parti saya tak sebut mana-mana ni. Kerana rakyat Melaka tetapi masa dia menjadi pemimpin, dipolongnya duit negara, dibahannya, harta bendanya banyak dalam negara, luar negara, dan sebagainya. Kadang-kadang dilantik menjadi ahli parlimen, kehadiran di parlimen tak sampai 20% dari kehadiran yang sepatutnya adil. Jadi kita nilai, tengok mana dia fakta dan mana dia propaganda. Propaganda itu tak ada lagi dah. Tengok yang mana yang fakta yang sungguh, kita nilai dan kita ini dianggap sebagai hakim. Baru ulama kata dalam demokrasi ini kita memilih pemimpin itu sebagai hakim, kena amanah, kena nilai mana yang sepatutnya yang kita memberi wala dan kesetiaan. Orang yang sanggup mengikut amanah Allah dan amanah rakyat, dia dapat pikul, maka kita lantiklah dia, sebab kita nak taat pada dia. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul, dan taatlah kamu pada pemimpin, ulil amri, pemerintah. Dan pemerintah pula diberi peluang kita memilihnya yang untuk kita taat. Maka sepatutnya kita pilih yang terbaik. Semaya istiqarah lagi baik.
fikir, berdoa pula, minta Allah tunjuk yang terbaik untuk kita membuat pilihan. Itulah yang sepatutnya. Facebook kita ni seluruh Malaysia ke seluruh dunia, seluruh dunia dengar Jadi siapa yang tengok mungkin dia boleh nilai apa yang kita sebut, mungkin kita tak sebut mana-mana lah. Surah kita ni kalau dah kedah apa yang kat luar lagi mungkin dia akan dengar dan dia nilai apa yang kita sebut ini. Wallahu ta'ala anhu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.